Kami di peringkat MBM sememangnya prihatin dan mengambil perhatian tentang isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan pada masa ini. Dan saya bersetuju dengan pandangan setengah pihak bahawa kelihatan pada satu peringkat isu berkaitan hubungan perpaduan antara kaum kini berada pada paras yang agak rendah, ya. Kerana isu-isu yang dahulu timbul yang boleh diselesaikan dengan cara paling terhormat dan paling mudah, kini nampaknya semakin rumit. Isu konflik antara murid dengan guru yang berlainan kaum dah jadi isu nasional yang kadang-kadang membabitkan banyak hal yang lain. Dalam hal ini MBM kebetulannya saya juga dilantik selaku Presiden, dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ahli Majlis Konsultasi Perpaduan Negara. Jadi kami akan mengadakan sesi pertemuan dengan akar umbi khususnya yang berkaitan dengan perpaduan ini. Saya juga dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa perpaduan dan belia dalam Majlis Konsultasi Perpaduan Negara ini. Jadi saya akan gunakan ruang itu untuk mendapatkan seberapa banyak input daripada belia tentang isu-isu berkaitan perpaduan. Tapi paling utama sebenarnya bagi kami orang muda, banyak isu yang timbul berkaitan perpaduan ini hasil daripada tingkah laku setengah pihak, khususnya ahli-ahli politik dan juga orang-orang yang berkepentingan dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi saya berharap semua pihak, tak kiralah pihak pemimpin dalam kerajaan ataupun dalam pembangkang ataupun NGO, supaya berhenti mencari satu titik hentian. Jangan teruskan apa-apa isu yang berkaitan perpaduan. Sekiranya ada pertembungan atau konflik, perlulah ia dibincangkan secara tertutup dan harmoni. Yang di-Pertuan Agong sendiri pernah menyatakan dalam beberapa perkara berkaitan isu agama sebagainya, tolong jangan besar-besarkan, tapi pihak lain meneruskannya. Ini yang saya pohon sangat-sangat, kan? Jangan kita mudah untuk membuat kenyataan balas yang akhirnya memakan diri. Dalam hal perpaduan ini saya ingin nyatakan peribahasa yang boleh saya gunakan atau perumpamaannya ialah menang jadi abu, kalah jadi arang. Ini yang berlaku. Tidak ada istilah yang lain satu akan menang dan satu akan kalah. Kerana yang orang yang kalah tidak akan mengaku kalah. Jadi tidak ada istilah menang atau kalah dalam hal ini. Rakyat Malaysia kalau mereka sayangkan negara ini, mereka kena duduk dalam meja rundingan yang secara sopan, santun dan tertutup. Isu-isu perpaduan khususnya yang berkaitan dengan agama, isu kaum tidak boleh dibincang secara terbuka. Cuba lihat dalam Facebook, dalam Twitter, tidak ada ending yang menarik. Ya, suatu keputusan akan dinilai pada keadaan yang berbeza. Jadi perlu secara tertutup. Ini pentingnya NGO. Saya harap pemimpin-pemimpin NGO, jika anda sayangkan negara, kena bertanggungjawab. Jangan hanya kerana ingin mendengar pandangan-pandangan kumpulan anda sendiri, maka anda boleh menilai kumpulan lain sebagai tak betul. Ini yang perlu ada tanggungjawab. Tak kira lah kadang-kadang menteri bila dia bercakap di hadapan penyokong sendiri, dia bertingkah laku tidak menggambarkan dia menteri sebuah negara untuk semua kaum. Ini yang harus ditegur. Ya, jadi kalau tidak ada yang sanggup berhenti membuat perkara ini, ia akan berterusan dan akan menjadi satu viral kepada seluruh masyarakat. Ini ada sesi round table discussion, perbincangan melibatkan banyak isu. Pada setiap masa MBM dan Badan Gabungan, kerana masing-masing datang daripada kelompok yang berbeza, memang akan sentiasa ada perbincangan. Itu saya katakan tadi. Perbincangan perlu bersifat tertutup, ada toleransi, ada statistik. Jika hanya untuk lempar perkataan kemudian nak dapatkan pengaruh dan juga publicity, isu perpaduan bukan tempatnya. Jadi itu yang saya mahukan dan kami akan terus mengadakan perbincangan bukan saja dalam kalangan Badan Gabungan. Kami bersedia sekiranya ada pihak lain yang sanggup bertemu dengan kami. Contohnya baru-baru ini akhir tahun yang lepas, bulan 11 macam itulah, pihak Huazhong, ya, pertubuhan Cina wilayah dan Selangor telah menghubungi pihak MBM dan kami mengadakan satu dialog yang cukup harmoni berkenaan pandangan mereka. Jadi ini yang kami mahukan. Kami ada pandangan kami, orang pihak lain pun ada pandangan mereka. Jadi perlu ada satu keharmonian untuk kita berbincang. Kami tidak ada masalah
sekiranya jemputan oleh pihak parti politik, NGO yang bersifat ke kanan atau ke kiri, kami tidak ada masalah. Kerana kami yakin MBM ditubuhkan atas dasar mempertahankan perlembagaan persekutuan, kita ada asas yang kuat bagaimana untuk menyatakan hujah dan sebagainya. Kami bersedia, insya-Allah.